Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat pagi. Salam pertemuan dalam pertemuan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Ahlan Muhammad Daniel Rusni, Syasha Ismail, Hamimah Musa, Nuruzia Daud, Ruzia Ma'aruf, Zabaria Yusuf, Siti Fatimah, Roslina Cik Zan Ahmad, Kamizah, Zuraida Siddiq, Nurazita, Arni Marianti, Nurmah Dolah, Nurliza, Nazri Amri, Nurzima Hasbullah, Elfira, ada Kak Salawati, Mazia Tirun, Salabia Sa'an, Abdullah Kamaruz Zaman, Wan Ruhaiza, Nurhayati Yahya, Aminah Hitam, Galik Sprit, Zimah Don, Ana Sukaimi, Z.A. Hashim, kemudian Galik Sprit, Ummi Naimah, Nurhayati Yahya, Asimah, dan juga Suraya Afandi, Nora Arsyad, Yatitik, Kak Salina Muhammad Noh, Pak Long dan juga maklong saya, Haja Gaya Daud, Zabaria Muhammad Yusof, Jalilah Abu Bakar, Jamalia Manap, Kak Safia Sapian, dan siapa lagi, Khaziah Yan, Hairina Nawawi, Azian Abu Hassan, Cik Sofia. Masya Allah, ramai yang bersama dengan Rozana Aziz. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada yang mendoakan. Moga Allah melimpahi setiap daripada kita dengan nikmat yang berterusan, dengan kebahagiaan, keberkatan, dan moga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada segala perkara yang tidak baik, daripada kejahatan makhluk-makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Lalu hari ini kita nak sambung pada muka surat 59, bermula daripada hadis yang ke-75. Kita masih lagi berada pada tajuk bab yang ke-10, pada riwayat-riwayat yang menceritakan tentang khuf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita berada dalam pembacaan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, dan untuk itu sebelum kita mula, apa kata kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Ahlan kepada semua para sahabat. Seperti biasa, saya mohon jasa baik pada sahabat untuk bantu sebarluaskan, bantu share, bantu untuk tag rakan-rakan yang lain, bantu untuk kongsikan. Moga-moga seperti mana kita rasa manfaat mempelajari hadis tentang syama'il Nabi, bagaimana yang lain juga dapat merasai perkara yang sama, insya-Allah. Lalu kita berada pada bab yang ke-10. Seperti biasa, saya memang suka untuk ulang kaji tajuk-tajuk bab yang terdahulu supaya kita ingat apa yang kita telah pelajari, apa yang kita telah kongsi. Maka Imam Tirmizi telah membawakan pada bab yang pertama dengan tajuk bab pada menceritakan tentang ciptaan tubuh badan Nabi. Babu ma jaa fi khalqi Rasulillah. Hadis-hadis, riwayat-riwayat yang menceritakan tentang ciptaan tubuh badan Nabi. Imam Tirmizi membawakan 15 riwayat. Kemudian pada bab yang kedua, Imam Tirmizi membawakan tajuk tentang tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ Imam Tirmizi membawa lebih kurang 8 riwayat. Kemudian pada bab yang ketiga, Imam Tirmizi menceritakan tentang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan-perkataan limah
Jummah dan sebagainya. Maka pada waktu itu Imam Tirmizi membawakan 8 riwayat juga. Pada bab yang keempat, Imam Tirmizi selepas daripada menceritakan tentang rambut Nabi, Imam Tirmizi membawakan tajuk berkenaan dengan cara Nabi menyikat rambut. Maka di situ Imam Tirmizi membawakan 5 riwayat. Seterusnya pada bab yang kelima, Imam Tirmizi menceritakan tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab disebut sebagai syaib, syaibi Rasulillah. Imam Tirmizi bawakan di situ 8 riwayat menceritakan tentang jumlah Nabi SAW punya uban. Pada bab yang keenam, Imam Tirmizi membawakan riwayat-riwayat berkenaan dengan khidab, dengan inai Nabi SAW, dan di situ Imam Tirmizi hanya membawa 4 riwayat. Pada bab yang ketujuh, Imam Tirmizi membawakan tajuk tentang celak Nabi SAW, dan Imam Tirmizi membawakan pada tajuk celak sebanyak 6 riwayat. Dan kemudian pada bab yang ke-8 panjang, itulah dia menceritakan tentang libas pakaian Nabi SAW, dan di situ banyak, ada lebih kurang 16 riwayat. Kita telah belajar ada 2 pakaian yang Nabi SAW suka. Daripada riwayat Ummu Salamah, itulah dia qamis, dan juga daripada riwayat Anas bin Malik, Nabi SAW menyukai pakaian hibarah. Apakah maknanya? Telah kita kongsikan. Kita belajar juga tentang lengan baju Nabi hingga ke mana. Kita belajar juga tentang jubah Rumawi yang Nabi suka pakai pada waktu permusafiran. Kita belajar juga tentang warna-warna pakaian Nabi SAW. Pada bab yang ke-8 menceritakan pakaian Nabi SAW. Pada bab yang ke-9, Imam Tirmizi membawakan tajuk tentang riwayat-riwayat berkenaan dengan Aish, tentang kehidupan Nabi SAW. Dan inilah dia kita berada pada bab yang ke-10. Itulah dia berkenaan dengan khuf Nabi SAW. Lalu dalam bab khuf, sama seperti Aish, hanya ada 2 riwayat. Kita dah baca satu riwayat semalam, itulah riwayat daripada Buraidah, bagaimana Buraidah menceritakan kepada kita bahawa Najasyi telah memberi sepasang khuf yang tulen kulit semata-mata, tidak ada sebarang corak padanya, dan juga ianya berwarna hitam. Nabi pakai dan Nabi berwuduk, dan Nabi menyapukan air wuduk ketika mana tiba giliran kaki, dengan Nabi menyapukan di atas khuf sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya mohon para sahabat untuk sama-sama memperbanyakkan selawat. Moga-moga dengan ini kita beroleh cucuhan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana setiap selawat Allah berikan 10 rahmat. Maka kita dah tiba pada muka surat 75, hadis yang ke-75, minta maaf, muka surat 59. Muka surat 59. Adakah para sahabat dah jumpa? Saya harap para sahabat sudah jumpa. Lalu mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsikan. Jom kita baca dia punya sanad iaitu rantaian perawi dia, dan juga kita baca matan dia, iaitu teks hadis yang ada dalam bahasa Arab. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أهدى دهية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. Maka hadis habis sampai sini. Kita baca dahulu terjemahan sampai situ. Maka daripada sini kita baca sanad dia sekali, sebab nanti kejap lagi Imam Tirmizi akan menerangkan tentang sanad. Hadis yang ke-75, hadis yang kedua dalam bab menceritakan tentang khuf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah, daripada Al-Hasan bin Ayyash, daripada Abi Ishaq. Abi Ishaq di sini nanti Imam Tirmizi kejap lagi akan terangkan adalah Abu Ishaq Asy-Syaibani. Selalunya pada riwayat-riwayat yang lalu, bila kita baca tentang Abu Ishaq ada beberapa kali dalam sanad, bila kita baca Abu Ishaq, yang dimaksudkan di situ adalah Abu Ishaq
As-Sabi'i, sin ba ya ain ya, As-Sabi'i. Lalu pada riwayat-riwayat yang lalu Abu Ishaq yang lain. Sebab itu Imam Tirmizi dia biarkan begitu, dia tak sebut siapa, sebab selalunya Abu Ishaq yang ada dalam riwayat Imam Tirmizi adalah As-Sabi'i. Namun kali ini adalah Abu Ishaq yang berbeza. Sebab itu nanti kejap lagi Imam Tirmizi tambahkan bahawa ini adalah Abu Ishaq Asy-Syaibani, bukannya Abu Ishaq yang kita biasa dengar. Ini adalah Abu Ishaq Asy-Syaibani, shin ya ba alif nun ya, Asy-Syaibani, bukannya As-Sabi'i. Lalu ini dia Abu Ishaq Asy-Syaibani, Sya'bi. Dan di sini nanti kejap lagi kita belajar juga bahawa Sya'bi yang dimaksudkan di sini nama dia Amir. Sya'bi yang dimaksudkan di sini namanya Amir. Kita akan belajar kejap lagi bila Imam Tirmizi bawa riwayat kedua. Lalu Sya'bi di sini maksudnya adalah Amir. Lalu apa yang berlaku? Lalu kita boleh catat dulu di situ Abu Ishaq Asy-Syaibani. Kemudian Asy-Sya'bi maksudnya adalah Amir. Maka Asy-Sya'bi berkata, yang nama dia Amir, berkata Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, Dihyah yang dimaksudkan di sini adalah Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat Nabi yang segak, yang tampan, yang handsome, sehingga bila kita belajar dalam riwayat, kalaulah Jibril datang nak berjumpa dengan Nabi dalam bentuk manusia, Jibril akan datang pada rupa Dihyah Al-Kalbi. Dia pun merupakan salah seorang utusan Nabi bila Nabi hantar utusan kepada negara-negara luar. Dia salah seorang utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang pembawa surat Nabi bila jumpa dengan raja-raja luar. Lalu Dihyah Al-Kalbi, Jibril datang ketika mana jumpa dengan Nabi, kalaulah datang dalam bentuk manusia pada rupa Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi juga adalah sahabat yang mana membawa cahaya kali pertama dalam Masjid Nabawi. Kerana dia biasa jumpa dengan raja-raja, dengan negara luar, maka dialah orang yang pertama belajar dan dia bawa cahaya ke dalam Masjid Nabawi. Sebelum itu Masjid Nabawi pada waktu malam gelap. Sebab itu bila kita belajar dalam hadis, orang-orang daripada kalangan munafik, waktu malam dia tak datang solat sebab Masjid Nabawi gelap, tak ada cahaya. Lalu mereka menyangka bahawa Nabi SAW tak tahu siapa yang datang, siapa tak. Lalu sebab itu orang munafik zaman Nabi, Zuhur Asar dia datang sebab dia tak nak orang panggilnya dengan gelaran tak elok. Tetapi waktu Maghrib, Isyak dan Subuh tak datang. Sebab Masjid Nabawi waktu malam je gelap, langsung tak ada cahaya. Sehinggalah pada tahun 7 Hijrah, sahabat yang mula-mula memasukkan cahaya ke dalam Masjid Nabawi, siapa nama dia? Dihyah Al-Kalbi. Dan banyak lagi dia punya cerita dia punya kisah dia, Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu taala anhu. Lalu Dihyah Al-Kalbi dia menghadiahkan sepasang khuf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu daripada sini kita nampak selain daripada Najasyi yang memberi khuf kepada Nabi, selain daripada riwayat yang lain yang kita dah kongsikan semalam, yang Nabi pernah dapat khuf ketika mana selesai perang Khaybar, maka orang lain yang beri hadiah kepada Nabi khuf adalah Dihyah Al-Kalbi. Maka Dihyah menghadiahkan sepasang khuf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang Nabi buat? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai khuf tersebut. Lalu daripada sini kita nampak seperti mana yang kita belajar semalam ketika mana disebutkan Mughirah menyebut fala bisahuma, adanya perkataan fa, menunjukkan Nabi bila dapat hadiah, Nabi akan terus gunakan supaya menunjukkan yang Nabi benar-benar menghargai hadiah tersebut. Sama juga macam Najasyi bila hantar hadiah, Nabi terus pakai. Begitu juga bila Dihyah Al-Kalbi beri hadiah khuf, Nabi SAW terus pakai. Seterusnya, kita baca balik yang bahasa Arab sebab hadis dah sampai situ. Maka daripada sini sabit bahawa Nabi pakai khuf. Lalu sebab itu kita bawa tajuk di sini. Lalu daripada situ Nabi pakai khuf. Kerana perkataannya adalah falabisahuma, maka Nabi SAW memakai dia. Lalu hadis dah habis. Maka di sini Imam Tirmizi tambah lagi. Kita baca dahulu yang bahasa Arab. Wa qala Israil an Jabirin.
Lalu adakah para sahabat jumpa yang bahasa Arab dia? Lalu adakah para sahabat jumpa yang bahasa Arab? Wa qala Israel. Daripada Israel. Adakah para sahabat sudah jumpa? Lalu maklumkan jika sudah jumpa, perkataan pada baris yang ketiga, wa qala Israel. Lalu di sini kita nampak, ahlan semua terima kasih kepada yang share learning point, yang kongsikan di sini, moga-moga dapat membantu sahabat-sahabat yang lain. Lalu Izzati kata jumpa. Lalu pada baris yang ketiga, di mana kita berhenti tadi, kerana hadis sampai falabisahuma. Wa qala Israel itu adalah kata-kata Imam Nawawi. Kata-kata Imam Tirmizi, minta maaf. Lalu kita tengok dulu. Wa qala Israel an Jabir an Amir. Adakah para sahabat nampak perkataan Amir, orang yang ketiga, maka Israel, kemudian Jabir, dan yang ketiga Amir. Adakah sahabat jumpa nama Amir kat situ? Adakah sahabat jumpa nama Amir? Ain alif mim ra, Amir, kepada yang ada kitab. Maka Amir di sini siapa? Amir di sini adalah Asy-Sya'bi yang kita baca pada riwayat pertama. Lalu Imam Tirmizi bawakan riwayat yang kedua ini nak menunjukkan bahawa Amir itu adalah Sya'bi. Sya'bi yang dimaksudkan pada riwayat yang pertama adalah Amir. Sebab itulah kita nampak bahawa daripada sini ditulis sampai Amir. Siapakah Amir ini? Orang yang sama yang merupakan Sya'bi, anak murid kepada Mughirah bin Syu'bah. Lalu daripada riwayat yang kedua, melalui Israel, sampailah kepada Amir Asy-Sya'bi. Apakah dia? Dihya Al-Kalbi, dia bukan sekadar bagi khuf. Apa dia bagi? Wajubbatan falabisahuma hatta takharraqa la yadri an-nabiy sallallahu alaihi wasallam azakiyun huma am la. Qala Abu Isa Abu Ishaq hadha huwa Abu Ishaq Asy-Syaibani wasmuhu Is-Sulaiman rahimahullahu taala. Maka kita sambung daripada terjemahan. Israel meriwayatkan. Lalu daripada Israel ini kata-kata Imam Tirmizi. Hadis yang mana yang pertama tadi dah habis. Lalu ini adalah riwayat yang baru untuk menyokong hadis yang tadi. Lalu Israel, lalu kita boleh tulis kat situ Israel meriwayatkan. Ini adalah kata-kata Imam Tirmizi. Ini adalah daripada Imam Tirmizi. Israel meriwayatkan daripada Jabir, daripada Amir. Lalu dekat Amir tu kita boleh tulis inilah dia Sya'bi, orang yang sama pada riwayat yang tadi. Sya'bi tadi diriwayatkan dengan nama Sya'bi, dan di sini diriwayatkan dengan nama Amir. Lalu sambungan, apa Dihya Al-Kalbi telah menghadiahkan sepasang khuf kepada Nabi. Adakah dia hanya bagi khuf? Tidak. Dalam riwayat yang lain disebutkan dia juga memberikan kepada Nabi sehelai jubah. Lalu Dihya Al-Kalbi berikan kepada Nabi khuf dan juga jubah. Lalu bila Nabi dapat hadiah tu, apa Nabi buat? Baginda Nabi SAW memakai kedua-duanya. Ini memang sikap Nabi. Bagaimana Nabi menghargai orang yang memberi hadiah. Lalu Nabi pakai, jubah pun Nabi pakai, khuf pun Nabi pakai. Nabi pakai berapa lama kali ni? Maka di sini kita nampak hatta takharraqa, sampailah koyak kedua-duanya. Sampai koyak, jubah itu Nabi pakai dan juga khuf tu Nabi pakai sampai koyak. Daripada sini kita nampak, daripada sini kita boleh belajar. Sebab itu kata Imam Bajuri, yu'khadhu minhu annahu yutlabu isti'malu thiyabi hatta tatakharraqa. Daripada sini kita nampak bahawa gunalah sesuatu pakaian itu betul-betul. Maksudnya guna, jangan baru pakai sekali dua kita dah tak pakai. Lepas tu kita simpan. Dahlah kita tak ambil manfaat. Kita tak salurkan kepada orang yang benar-benar memerlukan. Maka Nabi SAW hadiah daripada Dihya ini, khuf tadi dan juga jubah tadi, Nabi SAW pakai sampai koyak. Sebab itu kata Imam Bajuri, daripada sini kita belajar, gunalah sesuatu pakaian itu sebaik mungkin. Ambil manfaat daripada pakaian itu sepenuhnya. Gunalah sehingga ia koyak.
lianna dhalika minat tawadhu. Daripada sini kita boleh belajar sikap tawadhu Nabi. Padahal Nabi ini pemimpin, banyak sahabat yang kaya, tetapi tidak. Sederhananya Nabi SAW, Nabi pakai sesuatu baju sehingga koyak. Nabi ambil manfaat sepenuhnya. Nabi bukan pakai sekali, Nabi gantung ataupun Nabi simpan pakaian lain. Simpan, tidak. Dan kita belajar juga, kadangkala bila Nabi SAW ada sesuatu yang baru, Nabi hadiahkan yang lama kepada orang lain. Itu yang kita belajar juga ketika mana kita belajar tentang riwayat-riwayat berkenaan dengan doa. Nabi ajar ketika mana dapatnya baju baru, baca doa, kemudian hadiahkan pakaian yang lama. Lalu daripada sini, Nabi pakai sampai koyak. Dan di sini kata para ulama menunjukkan tawaduknya Nabi. Walhal sebenarnya Nabi boleh sahaja ada pakaian yang lain, tetapi tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Imam Tirmizi dalam kitabnya yang lain, dalam kitabnya Jami', dalam kitabnya kitab hadisnya tebal, kitab Jami', Imam Tirmizi menukilkan sepotong hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, wa qad warada inda Tirmizi fil Jami' annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Aisyah. Apa kata Nabi SAW kepada Aisyah? La tastakhliqi thawba. Janganlah kamu anggap sesuatu baju itu telah lama, telah usang, telah buruk, hatta sehinggalah kamu tampal pada pakaian itu. Maksudnya selagi mana tak koyak, baju itu baru. Selagi mana tak koyak, baju itu adalah baju yang boleh digunakan. Lalu sehingga ketika mana kamu dah perlu menampal, wahai Aisyah, barulah itu pakaian yang dianggap lama. Sederhananya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu daripada sini kita nampak bahawa daripada riwayat yang lain yang ada dalam riwayat Imam Tirmizi dalam kitabnya yang lain Al-Jami', Nabi ajar kepada Aisyah, la tastakhliqi thawba. Janganlah anggap sesuatu baju itu lama sehinggalah kamu perlu menampal dia. Sehinggalah kamu hatta turakki'i, sehinggalah kamu perlu menampalnya. Lalu ini pun patut kita ajar kepada anak-anak kita, walaupun kita berada, walaupun kita kaya. Kadangkala dia pakai sekali, maka dah tak pakai, nak lagi pakaian baru, nak lagi pakaian baru, nak lagi pakaian baru. Maka tak mengapa kalaulah kita mampu. Tetapi apa jadi dengan pakaian lama? Siapa yang ambil manfaat daripadanya? Nabi SAW bila pakai sesuatu, kita nampak sehinggalah pakaian itu koyak. Sampai khuf, hadiah dihyah itu koyak. Jubah, hadiah dihyah itu koyak. Riwayat daripada Israel, daripada Jabir, daripada Asy-Sya'bi radhiyallahu ta'ala, rahimahumullahu ta'ala. Seterusnya, kita boleh nampak baginda Nabi SAW tidak mengetahui sama ada sepasang khuf itu diperbuat daripada kulit binatang yang disembelih ataupun tidak. Lalu Nabi tak tanya pun kepada Dihyah, adakah kulit binatang khuf ini? Kerana khuf daripada kulit. Khuf daripada kulit. Lalu khuf bukan yang mana, kalau khuf yang Nabi pakai daripada kulit. Maka di sini kata Sya'bi, Nabi tak tanya pun kepada Dihyah, wahai Dihyah, khuf ini daripada mana? Siapa yang sembelih binatang itu dan diambil kulitnya daripada penyembelihan yang mana? Maka sebab itulah daripada perkataan ini, baginda tidak mengetahui sama ada sepasang khuf itu diperbuat daripada kulit binatang yang disembelih ataupun tidak. Maka daripada sini keluarlah hukum fafihi al-hukmu bi taharah majhulil asal, bahawa sesuatu benda yang tak diketahui adakah ia disembelih ataupun tidak untuk pakaian, maka pada waktu itu ia dihukum sebagai suci, dihukum sebagai tahir. Lalu macam khuf Nabi daripada kulit binatang, dalam sebahagian riwayat menyebut daripada kulit lembu dan sebagainya. Maka pada waktu itu Nabi SAW tak bertanya. Daripada sini keluarlah hukum bahawa sesuatu pakaian daripada kulit yang mana tak diketahui asalnya, maksudnya dia sembelih ataupun tidak, hukumnya adalah tahir. Sebab Nabi SAW pun tidak bertanya, Nabi pakai sehingga koyak. Berkata Abu Isa, siapakah Abu Isa yang dimaksudkan di sini? Iaitu Imam Tirmizi. Berkata Abu Isa, Abu Ishaq yang dimaksudkan dalam riwayat ini ialah Abu Ishaq Asy-Syaibani.
Dan kenapa Imam Tirmizi perlu terangkan dekat sini? Sebab Abu Ishaq daripada riwayat-riwayat yang lain semuanya adalah As-Sabi'i, orang yang lain. Lalu sebab itu Imam Tirmizi tak terangkan As-Sabi'i. Tapi bila adanya Abu Ishaq selain daripada As-Sabi'i yang selalu ada dalam riwayat Imam Tirmizi, sebab itu Imam Tirmizi terangkan itulah nama dia Asy-Syaibani. Dia punya gelarannya adalah Asy-Syaibani. Siapakah nama Abu Ishaq Asy-Syaibani? Maka namanya adalah Sulaiman. Namanya adalah Sulaiman. Walaupun ada muhaddis-muhaddis lain yang mengatakan nama dia Fairuz ataupun Khaqan, tetapi Imam Tirmizi memilih nama dia adalah Sulaiman rahimahumullahu ta'ala. Lalu kita dah selesai dah dua hadis yang menunjukkan Nabi pernah pakai khuf. Hadis yang ke-74 dan juga hadis yang ke-75. Hadis yang ke-74 daripada Buraidah yang beliau menceritakan khuf itu diberi hadiah oleh Najasyi. Dan hadis yang ke-75 riwayat Mughirah bin Syu'bah yang menunjukkan kepada kita bahawa khuf Nabi SAW diberikan oleh Dihyah Al-Kalbi. Lalu ini mungkin pada waktu yang berbeza, pada keadaan yang berbeza. Kita masuk pada bab yang ke-11. Lalu kita dah selesai dah tentang pakaian Nabi, tentang kehidupan Nabi, dan kita baru selesai tentang Nabi SAW pernah pakai khuf. Lalu sebab itu kalaulah selalunya di tempat-tempat yang sejuk, maka selalunya pakai. Macam ketika mana ataupun pada tempat yang sukar untuk mendapat air, maka selalunya orang pakai. Lalu di Malaysia kita jarang nampak. Sebab cuaca dia yang panas dan sebagainya. Tetapi kita biasa nampak orang pakai. Kalaulah di negara Arab, banyak orang pakai stokin kulit tersebut. Ketika mana saya belajar di South Africa pun kami kerap pakai. Sebab cuaca yang sejuk pada waktu winter, pada musim sejuk. Begitu juga ketika mana saya banyak travel dulu, pernah ke Gilgit, Pakistan dan sebagainya, tempat yang sejuk. Gilgit satu tempat di Pakistan yang sangat sejuk. Pergi ke sana, waktu itu pun pakai. Lalu sebenarnya bila pakai, ianya adalah sunnah Nabi SAW. Nabi pakai khuf, bahkan Nabi pakai sehingga ianya koyak. Maka ini dia kita nampak tentang bab yang ke-10 kita dah selesai, iaitu menunjukkan Nabi SAW pernah pakai khuf, dan khuf Nabi hadiah daripada Najasyi. Kita nampak warnanya adalah warna hitam. Okey, seterusnya pada bab yang ke-11, kata Imam Tirmizi, babu ma jaa fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menerangkan riwayat-riwayat yang menceritakan tentang capal Rasulullah, tentang selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sini Imam Tirmizi bawakan 11 riwayat menceritakan tentang capal Rasulullah, tentang capal Nabi, tentang selipar yang diguna pakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah na'al? Kalau kita tengok na'al di dalam kamus, na'al adalah kullu ma wuqiyat bihil qadamu anil ard, sesuatu yang melindungi kaki daripada tanah, daripada bumi. Lalu ianya adalah kasut, dan penterjemah terjemahkan sebagai capal. Dan bila kita sebut capal dan juga selipar, ianya bukan khuf. Sebab itu Imam Tirmizi bawakan bab yang berbeza. Kalaulah selipar dan capal itu sebahagian daripada khuf, maka nescaya akan dibawakan pada bab yang sama, dibawakan pada bab yang berbeza, menunjukkan pemahaman orang Arab pada waktu itu. Khuf adalah benda yang berbeza, capal, kasut, selipar adalah benda yang berbeza. Sebab itu kurang tepat bagi sebahagian orang yang mana dia menafsirkan bahawa maksud khuf adalah termasuk juga kasut dan selipar. Lalu ketika mana dia ambil wuduk, dia sapu sahaja atas kasut dia, atas selipar dia, maka itu kurang tepat. Sebab itulah kata Imam Bajuri tegaskan di sini, fala yashmulul khuf urfan. Maka bila sebut tentang na'al, tentang capal, tentang selipar yang Nabi guna dan pakai, ianya menunjukkan khuf berbeza. Lalu kurang tepat seseorang itu dia nampak dan dia ikut tanpa ilmu, dia nampak seseorang itu masah di atas kasut, di atas khuf dia pun di atas
selipar, dia pun buat. Sebenarnya dua benda yang berbeza. Yang boleh masah mengikut riwayat adalah khuf, dan Nabi SAW memang masah di atas khuf. Tapi kita tak boleh nak ambil hadis riwayat yang Nabi masah di atas khuf itu untuk kasut dan selipar. Sebab itu Imam Tirmizi pun bawakannya dalam riwayat yang berbeza. Imam Bajuri pun menyebut bahawa daripada sudut urf, orang Arab memang khuf adalah benda yang berbeza, selipar, capal, kasut adalah benda yang berbeza. Ianya bukanlah benda yang sama. Wa min thamma afradahu bibabin, sebab itu dipisahkan bab tentang khuf dan dipisahkan bab tentang capal dan juga selipar. Ianya adalah benda yang berbeza, khuf dan juga capal dan serta selipar. Kerana kadang-kadang kita nampak ada sebahagian orang yang mana dia baca hadis, lalu dia daripada mana dia ambil ataupun sekadar daripada terjemahan, yang mana kadang-kadang terjemahan pun boleh ada kesilapan, maka pada waktu itu dia sendiri tafsirkan, takbirkan yang mana maksud khuf itu adalah selipar. Lalu bila dia ambil wuduk, dia sapukan air atas selipar ataupun kasut dia ataupun stokin biasa dia. Padahal sebenarnya kita belajar khuf Nabi adalah daripada kulit. Dengan jelas riwayat Buraidah menyebut ianya daripada kulit, yang mana kulit yang mana tidak ada sebarang bulu dan tidak ada sebarang corak, kulit yang tulen. Lalu daripada sini patut kita berhati-hati dalam memahami sesuatu pemahaman hadis. Tak boleh faham daripada sudut terjemahan sahaja, perlu faham daripada sudut urf pada waktu itu, daripada sudut maksud yang sebenar dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu kita nampak di sini, lalu tentang Nabi punya capal, tentang kasut Nabi, tentang selipar Nabi, ada 11 riwayat. Di sini Imam Bajuri menyebut, bila kita belajar dan bila kita baca tentang tulisan Hafiz Al-Iraqi, menunjukkan bahawa Nabi SAW kadangkala Nabi pernah berjalan di kota Madinah hafian, berkaki ayam tanpa sebarang capal dan selipar. Sebab itulah di sini disebut wa kanal Mustafa rubbama yamshi hafian. Nabi pernah berjalan tanpa sebarang capal, sebarang selipar. Nabi berjalan berkaki ayam. La siyama ilal ayadat, terutamanya ketika mana Nabi nak pergi menziarahi orang sakit. Ada riwayat menyebutkan, kata Hafiz Al-Iraqi, bahawa ketika mana Nabi nak pergi menziarahi orang sakit, Nabi SAW pergi berkaki ayam. Apa yang kita boleh belajar? Menunjukkan tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berkaki ayam ketika iyadat menziarahi orang-orang yang sakit. Tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebab itu Imam Hafiz Al-Iraqi dibawakan sebuah syair menggambarkan perjalanan Nabi. Kadangkala Nabi berjalan tanpa sepasang kasut dan kadangkala Nabi berjalan dengan capal dan selipar, dan ini yang sedang kita baca. Sebab itu kata Hafiz Al-Iraqi, yamshi bila na'lin wala khuffin ila ayadatil marid haulahul mala sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW seorang yang sederhana, seorang yang simple. Kemudian kata Imam Bajuri, bila kita belajar tentang hadis-hadis mengenai capal Nabi, selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dalam riwayat kita nampak para ulama hadis menggambarkan dia dengan tiga sifat. Yang pertama, para ulama hadis menggambarkan bahawa selipar Nabi, capal Nabi itu adalah mukhassarah, mim khasad, ra dengan ta marbutah. Apakah maksud mukhassarah? Mukhassarah maksudnya nanti kita akan terangkan. Lalu ianya adalah mukhassarah, ianya akan datang dalam hadis juga, mukhassarah. Yang kedua, ianya adalah muaqqabah, ianya ada tali dekat bahagian buku lali, muaqqabah. Dan yang ketiganya adalah mulassanah. Muaqqabah ejaan dia mim ain qaf ba dengan ta marbutah. Lalu mukhassarah yang kedua adalah muaqqabah. Muaqqabah maksudnya ada tali, ada sesuatu yang ditumit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, selipar Nabi, capal Nabi adalah mulassanah.
yang mana hujungnya adalah berbentuk seperti lidah. Hiyallati fi muqaddamiha tul ala hayatil lisan mulassanah. Lalu ketika mana para ulama hadis menceritakan tentang Nabi SAW punya selipar, maka mereka tentang Nabi punya capal, mereka sebut mukhassarah, mim khasad ra dengan ta marbutah, muaqqabah, mim ain qaf ba dengan ta marbutah, dan juga mulassanah, mim lam sin nun dengan ta marbutah. Lalu muaqqabah maksudnya ada tali, ada sesuatu pada tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulassanah maksudnya ianya adalah panjang pada bahagian depan seperti mana bentuk lisan, seperti mana bentuk lidah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sini ada berapa riwayat? Ada 11 riwayat. Jom kita baca riwayat yang pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ahlan kepada para sahabat yang bersama. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsikan. Kita sedang berada pada hadis yang ke-76 daripada bab yang ke-11. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حمام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال lahuma qibalan sallallahu alaihi wasallam. Daripada Qatadah rahimahullahu taala, anak murid kepada Anas bin Malik, beliau berkata, aku bertanya kepada khadam Nabi, kepada orang yang pernah berkhidmat kepada Nabi, bagaimanakah bentuk capal Rasulullah, bagaimanakah bentuk selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu menjawab, lahuma kibalan, kedua-dua capal Nabi, kedua-dua selipar Nabi mempunyai dua tali capal. Kibalan, dia ada dua tali. Lalu ada dua tali pada selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tali ni bagaimana? Ianya bukan seperti mana tali yang kita biasa nampak. Daripada selalunya kalaulah kita punya selipar, kita nampak hanya ada satu tali. Satu, daripada satu tu pecah dua. Nabi tidak, memang betul-betul ada dua tali. Lalu tali ini diletakkan di jari mana? Maka Imam Bajuri menerangkan, sebab itu perkara yang sama yang ada pada nota kaki nombor 24. Lalu benda yang sama diterangkan oleh Imam Bajuri. Apakah dia? Satu tali capal diletakkan antara ibu jari kaki dengan jari telunjuk kaki. Bayangkanlah ini adalah jari kaki. Maka satunya diletakkan pada jari yang besar dan juga jari yang kedua. Tali yang kedua diletak di mana? Satu tali lagi diletakkan antara jari hantu kaki dengan jari manis kaki. Lalu ada dua tali, ada qibalan, ada dua tali pada selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu daripada riwayat Anas bin Malik kita tahu ianya ada qibalan, adanya dua tali, adanya dua capal yang menjadikan kasut itu dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita dah nampak ianya berada pada kaki yang mana, pada jari yang mana. Seterusnya, hadis yang ke-77 kita boleh baca, wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu Quraib bin Muhammad bin al-Ala qala haddatsana Waqi' an Sufyan. Lalu Sufyan yang dimaksudkan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Walaupun Imam Tirmizi ibhamkan, majhulkan Sufyan yang mana, tetapi ia ni adalah Sufyan Ats-Tsauri. Kerana Sufyan ibn Uyainah tak pernah ambil hadis daripada perawi yang berikut, iaitu Khalid Al-Hadza. Sufyan bin Uyainah tak pernah ada riwayat daripada Khalid Al-Hadza. Lalu di sini ta'yinlah, tetaplah bahawa itu adalah Sufyan Ats-Tsauri. An Sufyan maksudnya Ats-Tsauri walaupun tak disebut nama. An Khalidin Al-Hadza, Khalid Al-Hadza. Hadza, apakah maksud Hadza? Hadza maksudnya orang yang membuat kasut. Lalu kenapa dia dipanggil Khalid Al-Hadza? Kerana kata para ulama, dia suka duduk di pasar orang yang buat kasut. Liqu'udihi fi suqil hadzain, kerana dia suka duduk di pasar tempat orang buat kasut, bukan kerana dia jual. Dia dipanggil hadza bukan kerana dia jual kasut. Lalu sebab itu kita nampak di sini Khalid Al-Hadza.
an Abdullah bin al-Harith an Ibn Abbas. Kita baca lagi sekali sanad. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu Quraib bin Muhammad bin al-Ala qala haddatsana Waqi'un an Sufyan an Khalid al-Hadza an Abdullah bin al-Harith an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana li na'ni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalan mathniyun syirakahuma sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Abdullah bin Abbas, beliau berkata, capal Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua tali yang bercabang dua. Ianya ada dua tali yang bercabang dua. Lalu macam mana rupa dia? Kita biasa nampak. Dan di sini penterjemah bawakan gambar pada muka surat 412. Pada muka surat 412, pada muka surat 412, maka dibawakan di situ gambaran, walaupun ianya warna hitam, pada muka surat 412 dan 413, maka dibawakan gambar berkenaan dengan capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang bentuk dia bagaimana. Lalu para sahabat boleh rujuk yang ada buku pada muka surat 412 dan 13. Dan pada muka surat 411 adalah gambar tentang khuf. Tentang khuf daripada kulit yang pernah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu itu gambaran yang diambil, sebenarnya gambar-gambar ini daripada kitab mana wallahu alam. Penulis buku ada ditulis di mukaddimah. Tempoh hari kita dah baca. Gambar-gambar ini diambil daripada, sebentar, beliau ada terangkan ada pada muka surat XX, 2X, 3I. Saya tak tahu berapa nombor dia. Berapa nombor? XX, III. Lalu di situ ada dituliskan tentang daripada mana diambil akan gambar-gambar ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu ini dia, capal Rasulullah mempunyai dua tali. Qibal maksudnya tali. Ada dua tali yang mathniyun syirakahuma, bercabang dua. Lalu daripada sini kita nampak Abdullah bin Abbas menceritakan tentang capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya pada riwayat yang ke-78 menceritakan yang capal Nabi, selipar Nabi ini tidak ada sebarang bulu padanya. Tidak ada sebarang bulu padanya. Yang ini kita sambung esok insya-Allah, sebab sebentar lagi pada jam 10 saya ada kelas tajwid yang saya akan kongsikan ilmu tentang kelas tajwid di Facebook page Klinik Ngaji Kuba Center. Saya ada kelas tajwid kejap lagi pada jam 10 di Klinik Ngaji Kuba Center. Maka kita akan sambung esok insya-Allah. Lalu kepada para sahabat yang berminat untuk belajar tajwid, boleh nanti saya akan sharekan juga link dia di Facebook saya. Ianya lebih kurang jam 10 ataupun 10 suku. Sebab sebelum saya ada ustaz lain mengajar. Kadang-kala dia habis awal, maka saya mula pukul 10. Kadang-kala 10 suku. Lalu saya ada kelas tajwid kejap lagi. Kita sedang membicarakan tentang sifat isti'la dan juga istifal. Lalu kalaulah para sahabat nak join kelas tajwid, dijemput kejap lagi pada jam 10. Nanti saya akan sharekan link dia di Facebook page saya juga, kerana saya buat daripada Facebook page Klinik Ngaji Kuba Center. Dan kepada yang nak join, dialu-alukan. Kepada yang mana kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah UMAR, Kuliah Umar Aziz. Dan kepada para sahabat yang ingin untuk membuat pembelian kitab, boleh sahaja tekan pada link yang telah diberikan. Terima kasih semua. Kita sambung esok daripada hadis yang ke-78. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah.